Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Tapi sebelum itu kepada korang yang baru saja jumpa channel ini, selamat datang yang saya ucapkan. So guys, untuk video kali ini adalah sedikit info yang mana saya akan menerangkan kepada korang semua tentang 5 sport ring famous bersertakan dengan sejarahnya sekali. Tapi sebelum saya menerangkan mengenai 5 sport ring yang famous ini, pada peminat kereta sebut saja 5 sport ring yang famous ini, mesti korang akan kenal dengan sport ring ini. Sebenarnya ada banyak lagi sport ring yang famous di luar sana, tetapi dalam video kali ini saya hanya terangkan 5 sahaja mengenai sport ring yang famous ini bersertakan dengan sejarahnya sekali. Tapi sebelum tu saya akan terangkan bagaimana sport ring ini dihasilkan untuk yang sport ring original. Mungkin ada yang dah tahu. So, untuk sport ring yang original ini ianya dihasilkan daripada campuran aluminium dan alloy. Dari satu bongkah blok ditempel menjadi satu biji sport ring. Sebab itulah untuk sport ring original kita boleh beli sebiji-sebiji, tetapi untuk harganya tidaklah terlalu murah. Okey guys, so itu adalah bagaimana cara-cara untuk pembuatan sport ring untuk yang original. So jom kita tengok pula 5 sport ring yang famous di dunia. Pertama, TE37. TE37 merupakan ring yang paling famous sekali di dunia. Sebut saja mengenai ring TE37 ini kepada peminat kereta, mesti mereka akan kenal dengan ring ini. Banyak model yang dikeluarkan mengenai ring TE37 ini bermulanya dengan saiz 13 inci sehinggalah 20 lebih inci. Tak silap saya 25 inci pun ada untuk model ring TE37 ini. TE37 ini merupakan ring yang paling famous sekali pada hari ini di pasaran, tak kisahlah yang tiruan ataupun yang original. Kalau yang second hand condition mengenai ring TE37 ini, walaupun ring itu hanyalah ring kopi ataupun ring tiruan, harganya lebih tinggi sedikit berbanding sport ring yang lain. Antara saiz yang famous mengenai ring TE37 pada hari ini bermulanya dengan saiz 15 inci sehinggalah 20 inci. Okey, tahukah anda mengenai sejarah ring TE37 ini? So, untuk ring TE37 ini ia dikeluarkan pada tahun 1996 oleh Ray Company ataupun Ray Engineering di bawah siri World Racing. Kenapa ring ini famous di kalangan peminat kereta? Sebenarnya ada dua faktor ataupun ciri yang membuatkan ring ini special berbanding sport ring yang lain. Okey, untuk apa yang saya terangkan ini cumalah sport ring yang original sahaja. Pertama, ring ini dicipta dengan berat yang ringan dan ketegangan maksimum ataupun dapat bertahan dengan kualiti yang baik semasa suhu tinggi. Kedua, ia telah ditempel dengan blok aluminium dari jenis A6061T6. Nanti saya akan terangkan dalam next video kalau ada yang nak tahu detail mengenai sejarah TE37 ini. Alright, so itu adalah yang pertama mengenai ring TE37. Seterusnya kita masuk pula yang kedua. Untuk yang kedua ini, ringnya adalah ring BBS. Ring BBS merupakan ring yang paling lama sekali bertapak dalam dunia automotif sebagai ring terkemuka di dunia. Sehinggakan kalau yang original ring ini dapat mencecah puluhan ribu ringgit untuk satu biji ring sahaja. Ring BBS ini mula dibina pada era 70-an yang mana berasal dari Jerman. Nama BB itu merujuk kepada dua founder yang membina ring ini, iaitu Baumgartner dan Klaus Brand. Manakala S itu merujuk kepada nama pekan mereka, iaitu Schiltorp di Jerman. Lepas itu company ini mengalami isu muflis dan ia menjual asetnya kepada company dari Belgium. Selepas itu company dari Korea pula yang membelinya. Yang terakhir sekali company dari Jerman beli balik saham untuk company BBS ini. Sebab itulah kalau kita tengok pada cop ring ini, ramai yang klaim ring ini dibuat dari banyak negara, terutamanya ring yang dulu-dulu punya
punya production. Alright guys, so itu adalah yang kedua. Seterusnya kita masuk pula yang ketiga. Untuk yang ketiga ini, ia merupakan range yang paling lama juga bertapak dalam industri automotif dunia. Range yang saya maksudkan ini adalah range Enkei. Untuk range ini ada yang sebut inti pun ada, tak kisahlah korang nak sebut apa, asalkan korang tahu konsep range ini dan sejarah mengenai range ini. Alright guys, so untuk range Enkei ini selain range TE37, range Enkei merupakan range antara range yang paling saya minat juga. Untuk range Enkei ini, ia merupakan antara company yang paling lama sekali membuat range di dunia ini. Untuk range BBS tadi pada era 70-an, tetapi untuk range Enkei ini, ia sudah bertapak dalam industri automotif pembuatan range ini pada era 1950-an lagi. Range ini merupakan range yang dibina di Jepun. Sebenarnya pada hari ini kita kenal brand Enkei ini dengan jenama sport range ataupun keluaran sport range yang cantik-cantik. Tetapi sebenarnya untuk brand Enkei ini, ia merupakan sebuah manufacturer yang membina range original pada awal permulaannya. Kalau kita lihat pada kereta lama-lama yang ada sport range, banyak jenama Enkei ini ditulis pada sport range tersebut, pada bahagian belakang range tersebut. Sebenarnya bukan kereta saja yang Enkei ini keluarkan, untuk motosikal pun ada juga brand Enkei ini dikeluarkan. Kalau untuk kereta pada hari ini, range yang famous mengenai Enkei ini adalah RPO1 dan RPF1. Tak kisahlah yang original maupun yang kopi, tetap ada peminat mengenai range Enkei dua jenis ini. Sebenarnya semasa saya membuat carian ataupun research mengenai range Enkei ini, saya dapati untuk sport range yang original sebanyak 68,000 unit telah dibina dalam satu hari. Wow, cukup banyak bagi sebuah industri ataupun pembuatan automotif ke muka dunia pada hari ini. Alright guys, so itu adalah yang ketiga mengenai range Enkei. Seterusnya kita masuk pula yang keempat. Untuk yang keempat ini, ramai yang kenal dengan range ini. Ia adalah CE28. Okey, sebut saja tentang range CE28, ramai yang akan terlintas dengan range batang yang halus. Tahukah anda untuk range CE28 ini, ia merupakan satu kilan ataupun satu brand dengan range TE37 tadi, iaitu di bawah range engineering. Dikeluarkan pada era 90-an, merupakan range yang paling ramai peminat sekali pada hari ini. Ramai yang tertarik dengan range ini disebabkan oleh penampakan lebih jelas lagi kaliper brake serta rotor, terutamanya pada mereka yang sudah upgrade rotor serta kaliper yang lebih besar. Untuk CE28 yang original, bila mana penekanan pada range itu berlaku semasa pencutan kereta, difahamkan kaliper serta rotor mudah mengalami penyejukan disebabkan ruang udara yang luas. Alright guys, so itu adalah 4 sport range yang famous bersertakan dengan sejarahnya sekali. So jom kita masuk pula yang terakhir. Untuk yang terakhir ini, ia merupakan range yang boleh dikatakan paling famous sekali pada hari ini. Ia adalah range daripada White Sport. Range yang saya masukkan adalah TC105. Untuk company White Sport ini, ia mula bertapak dalam industri pembuatan range ini sekitar era 1993 lagi sehinggalah kini. Antara range yang famous mengenai White Sport ini adalah TC105. Terdapat dua model yang dikeluarkan tentang range TC105 ini. Ia adalah TC105N dan TC105X. Untuk model TC105X merupakan model terbaru yang White Sport keluarkan. Difahamkan range TC105X ini ia lebih tahan dan ekstrim berbanding range TC105N, sebab sudah banyak ujian yang dilakukan
bukan untuk range TC105X ini. Salah satunya Super GT di Jepun. Itu untuk yang original lah. Kalau yang tiruan tak kisahlah yang macam mana, cuma bergantung pada kualiti serta design range tersebut. Okay, so itu adalah 5 sport range yang famous yang dikeluarkan dulu lagi sampailah ke hari ini tetap range ini famous. So saya rasa mungkin video saya sudah sampai di sini saja. Jadinya macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya mengenai dunia automotif. Terima kasih.